Selamat pagi, salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, tular satu berita sekarang ini, spekulasi mengatakan, Ketua Menteri Melaka letak jawatan. Apa cerita ini, bosku? Ikuti terus ulasan ini dan jangan lupa tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma dan Anda membantu saya untuk meningkatkan dan mengembangkan channel ini dan juga mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya. Baik saudara-saudara sekalian, tular di dalam media sosial dan tular di mana-mana spekulasi mengatakan Ketua Menteri Melaka yaitu Sulaiman bakal letak jawatan. Namun demikian, apa yang berlaku sebenarnya di luar jangkaan kita, apa yang berlaku sebenarnya di luar daripada sangkaan netizen, mahkamah netizen. Ramai yang sangka betul-betul dia letak jawatan dan menginginkan beliau betul-betul letak jawatan. Tapi sebaliknya, Ketua Menteri Melaka ini menafikan melepaskan jawatan beliau. Saudara-saudara sekalian, polemik politik Melaka kembali menjadi hangat diperkatakan apabila kepimpinan tertinggi di negeri itu disebut-sebut akan bertukar tangan. Ia apabila kedudukan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mad Ali didakwa akan digantikan oleh Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Sulaiman bagaimanapun menafikan beliau akan melepaskan jawatan itu awal Januari ini seperti yang didakwa di sebuah laporan media semalam. Beliau mengatakan itu tidak betul. Katanya ringkas ketika dihubungi dan menjawab sama ada benar beliau bakal meletakkan jawatan ataupun tidak. Semalam sebuah akhbar berbahasa Cina melaporkan kononnya Sulaiman berhasrat melepaskan jawatan dan bakal digantikan oleh Abdul Rauf dengan majlis angkat sumpah Ketua Menteri baru bakal diadakan pada 3 Januari ini. Laporan itu turut menyebut pertukaran tersebut akan menyaksikan perubahan dalam barisan Exco Kerajaan Negeri dengan 3 daripada mereka terpaksa digugurkan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, saya nak cakap kepada Anda semua. Kita ulang sekali lagi, naratif kabar angin. Di Malaysia ini, kabar angin jangan langsung tak percaya. Karena di Malaysia sudah terbukti benar bahawa kabar angin boleh jadi kabar benar. Banyak kali kabar angin dinafikan, banyak kali kabar angin ini tidak benar kata mereka, tetapi akhirnya berlaku. Salah satunya ialah berlaku di Melaka sendiri. Kamu mesti masih ingat ketika Melaka mengalami krisis politik yang mana apabila pemimpin-pemimpin UMNO pada waktu itu menarik sokongan Ketua Menteri dan akhirnya bubarlah Duna Melaka. Waktu itu, kalau kamu masih ingat, ianya dikatakan adalah kabar angin. Tidak ada angin-angin, tidak ada kabar apa, mereka menganggap itu kabar angin dan dinafikan sepenuhnya. Apa yang berlaku? Tak sampai pun sebulan, betul-betul kabar angin itu jadi kabar benar. Jadi realiti, bubarlah Dun Melaka, ditumbangkan oleh sesama UMNO pada waktu itu. Kali ini, kabar angin ini juga bertiup kencang mengatakan bahawa Ketua Menteri Melaka ini akan meletakkan jawatan dan Ketua Menteri Melaka yang baru, yaitu Abdul Rauf, akan mengangkat sumpah pada 3 Januari. Walau bagaimanapun telah dinafikan oleh Ketua Menteri Melaka sendiri yaitu Sulaiman. Beliau mengatakan dalam kabar angin itu mengatakan bahawa akan berlaku pertukaran dan akan menyaksikan perubahan dalam barisan Exco Kerajaan Negeri Melaka dan akan ada 3 Exco yang akan digugurkan. Malahan desas-desus timbul mengatakan Sulaiman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Lendu sudah menghantar surat pemakluman berkenan kepada Yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam serta Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Sebelum ini, selepas pilihan raya negeri PRN Melaka pada November tahun lalu, situasi politik di negeri ini beberapa kali berdepan detik genting apabila timbul dakwaan kononnya jawatan Ketua Menteri akan bertukar tangan. Ia selepas ada pihak mendakwa
Abdul Rauf berhasrat untuk mengambil alih jawatan berkenan, meskipun ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Bidara itu juga sudah beberapa kali menafikan perkara itu, saudara-saudara sekalian. Walau bagaimanapun, yang berlaku beberapa hari yang lepas adalah juga Bandar Pendidikan Malaysia D8 bernilai lebih 2 bilion dibangunkan di Melaka. Sebelum tular yang mengatakan Ketua Menteri Melaka ini mungkin akan letak jawatan, beliau telah pun merasmikan Bandar Pendidikan Kumpulan 8 negara membangun D8 melibatkan nilai pelaburan lebih 2 bilion dan akan dibangunkan di Tabuh Naning di sini dalam tempoh 15 tahun akan datang, kata Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Beliau berkata pembangunan Bandar Pendidikan D8 yang beri fokus kepada pembangunan pendidikan berasaskan Islam itu akan dibangunkan dalam 3 fasa secara berperingkat melibatkan keluasan 1.149.73 hektar. Setakat ini, pembangunan Bandar Pendidikan D8 bagi fasa 1 sedang dilaksanakan, melibatkan pelaburan kira-kira RM 1 bilion dan dijangka siap dalam tempoh 5 tahun, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi yang paling kita sangat suka untuk kita dedahkan ataupun kita bincang dalam ulasan kali ini, ialah apabila Kementerian Pendidikan Malaysia beri jaminan takwim persekolahan akan kembali pada bulan Januari. Itu dinyatakan sendiri oleh Kementerian Pendidikan, iaitu Fadlina Siddiq, Menteri Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau mengatakan setakat ini perbincangan ke arah itu sedang dilakukan dan akan mengambil sedikit masa kerana terdapat justifikasi yang perlu diselesaikan terlebih dahulu mengikut Akta Pendidikan 1996. Beliau berkata Kementerian Pendidikan Malaysia menerima banyak permintaan daripada ibu bapa yang mahu sesi persekolahan dikembalikan seperti dahulu. Adakah anda juga seperti itu? Adakah anda mempunyai anak yang masih sekolah dan anda juga mahu sesi persekolahan dikembalikan semula pada bulan Januari? Sekiranya anda setuju, tinggalkan komen anda di ruangan bawah di bawah ini. Antara perkara penting yang kita lihat, pertamanya jumlah hari bersekolah kanak-kanak ini tidak boleh kurang 190 hari. Jadi kita mengambil kira tempoh persekolahan itu sebagaimana Akta Pendidikan 1996, kata beliau. Kita juga kena mengambil kira beberapa perkara seperti peperiksaan yang sedang dihadapi anak-anak dan juga kebajikan guru serta kesan ekonomi negara, kata Menteri Pendidikan ini. Sekian dulu untuk kali ini untuk isu yang paling hangat, iaitu benarkah Ketua Menteri Melaka akan letak jawatan? Kita jumpa lagi. Bye-bye.